bila start nak mengajar baru saya start recording. Saya ambil attendance tak payah record lah, saya tak keluar. Okey, kita dah start record. Kita sambung kuliah kita. Iaitu hari itu kita cuma masuk surface. Belum orang kata saya cuma terangkan pada awak tentang apa yang awak belajar lah kan dalam chapter 1 ni. Benda tu penting supaya awak ada memahami tentang sedikit. Dan juga saya juga ada menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang berlaku dan tentang pertukaran unit. Benda tu semua saya dah terangkan pada awak pada minggu lepas lah. So minggu ni kita akan start masuk lah. Dan nota ni saya dah beri awak awal. Dan saya mengharapkan yang awak dah baca nota ni. Assalamualaikum Cik. Minta maaf ganggu. Ya saya. Saya Alif Aiman, baru masuk Cik. Sekejap lagi ada kelas nanti. Sebab saya dah record dah nak mengajar. Nanti last, nanti saya akan check balik attendance. Boleh? Alright. Terima kasih Okey, tak apa. Saya dah start. Okey. Hydrostatic force ni saya beritahu awak pada minggu lepas. Apa itu hydrostatic force? Apabila kita cakap tentang daya ni maknanya daya lah. Kita belajar daripada sekolah rendah. Saya ingat masa zaman saya dulu saya pernah jadi guru sandara di sekolah SK5. SK2 Simpang 5 Kelang. Dan saya pernah mengajar kat sana dekat Kelang. Saya ajar budak darjah 5 tentang daya. Maknanya darjah 5 dah kenal dah apa itu daya. So of course lah awak ni student diploma tahu juga apa itu daya. Daya tu apa? Kan? Daya ni ada banyak lah. Kalau di sekolah tu kita just belajar daya je. Kan? Apabila masuk tingkatan form 4 kan, kita akan belajar tentang daya inersia, daya momentum, pergerakan harmonik ringkas kan, simple harmonic motion, belajar subjek fizik kita 4. Semua itu daya. Tetapi apa yang kita nak belajar dalam chapter ni ialah tentang daya hidrostatik. Apabila kita sebut hidrostatik, hidro tu bermaksud air, statik tu bermaksud tidak bergerak. Maknanya daya yang dikenakan pada air yang tidak bergerak. Kan? Contohnya di dalam tangki, di dalam empangan, kolam dan sebagainya. Dia akan membentuk daya hidrostatik. Okey. Okey. Yang ni awak bacalah. Jadi the end of this chapter, semasa apabila akhir nanti bab ni, apa yang pelajar perlu tahu ialah tentang penggunaan prinsip hidrostatik ni di dalam kes-kes sama, kes yang separa terendam ataupun kes yang terendam. So pelajar akan tahu apa kegunaan daya hidrostatik ni. Okay. Seterusnya pelajar juga akan dapat mengenal pasti pusat jasad dan juga pusat tekanan apabila suatu jasad itu terendam, sama ada separa ataupun terendam secara penuh. Okey. So hydrostatic force ini berlaku, kita masih lagi, saya ni sebenarnya mengajar dari dulu lagi, saya memang suka menulis dekat whiteboard sebenarnya. Saya mengajar sambil saya tulis. Apabila berlakunya pengajian secara atas talian ni, saya memang kena menulis. Setakat saya baca je saya memang jam. Dan bukan jam, rasa macam tak mengajar. Setakat saya baca je, awak pun boleh baca kan. So bila baca je saya rasa macam saya tak mengajar. Okay, so sebab tu saya nak kena juga lukis dan sebagainya, ambil poin-poin yang penting lah kat sini. Okay, daripada gambar rajah ni kita dapati bahawa hydrostatic force ni dia wujud di semua titik yang bersentuhan dengan air. Okey, dia wujud semua. Kan? Apabila kita menyentuh tentang force, kita juga menyentuh tentang tekanan. Sebab saya pun dah nyatakan pada awak apa kaitan dia, daya dan tekanan. Ini adalah hubungan daya dan tekanan.
dalam nota lepas saya pun dah nyatakan kan bahawasanya daya dan tekanan ni dia ada hubung kait dia. Apabila daya, tekanan, darat dengan luas, maka dia jadi daya lah. Dan tekanan apabila daya bahagi dengan luas, dia akan jadi tekanan. Dan daya dan tekanan ni dia sebenarnya saling berkaitan di antara satu sama dengan yang lain. Okey. So, wujud dekat sini, tekanan yang ni dia wujud di bahagian bawah ni lah, pada bahagian dasar. Okey, pada bahagian dasar, maka wujudlah formula tekanan yang ni kita akan pakai lah untuk is dasar. Yang ni boleh tak? Boleh juga. Kan? Boleh. Kan? Cuma kalau kolam ni, ataupun tangki ni, dia kalau berbentuk bulatan dia agak susah lah. Tapi kebiasaannya untuk kes di dinding, formula yang kita pakai ialah formula ni dia. Ini formula yang akan kita guna pakai untuk kes yang berlaku di dinding. Okey. Ataupun kes yang berlaku di dinding, tak kira lah. Okey, mana-mana pun. Maka ini formula yang akan kita guna pakai lah. Tapi kalau kes yang berlaku di bawah, kita akan guna formula ni. Ataupun kes yang berlaku ke atas lah. Tapi kat sini tak adalah kan kat atas sebab kita kaji tentang air ni. Tapi ada kes yang ada. Yang ni biasanya lah yang ni kita pakai F biasanya. Biasaan lah kita pakai F. Okey, kita pakai F. Dan yang ni biasanya kita pakai B. B pun daya juga. Force juga tapi dia adalah daya keapungan ataupun buoyancy. Nanti chapter 2 kita belajar. Untuk chapter 1, yang chapter 1 kita belajar yang ni je. Okay, yang ni bab 1. Saya beritahu lah. Bab 1 belajar yang ni. Yang ni kita belajar di dalam bab 2 nanti. Yang ni pun masuk juga dalam bab 2. Ni bab 2. Kita belajar tentang daya yang naik ke atas. Dia panggil daya tujah. Ada setengah panggil daya tujah, daya keapungan, lebih kurang lah. Kita explain dalam bab 2 nanti. Tapi dalam bab 2 ada juga F ni ada. Tetapi dia panggil berat sendiri. Okay. Dan pada minggu lepas juga saya dah mentakrifkan bahawasanya daya dan berat tu adalah sama. Saya dah nyatakan, saya dah draw, saya dah lukis pada awak. Membuktikan bahawa berat dengan daya ni adalah sama. Kan? Dari segi formula pun sama. F sama dengan mg, berat juga adalah m darab g. Jisim darab kecepatan graviti. Sama. Okey. So ini daya yang dikenakan pada bahagian dinding. Dan saya pun dah lukis profil tekanan pada awak menunjukkan bahawa tekanan paling tinggi berlaku di bahagian bawah ni. Itu penting kita kena tahu bahawa tekanan berlaku di bahagian paling bawah. Sebab kedalaman ni merujuk pada hash ni. Hash ni ialah kedalaman. Sebab tu ada setengah orang kalau kita tanya hash tu apa? P dia tahu pressure. Kan P pressure dia tahu. Itu tekanan. Ini tekanan lah, formula tekanan. Ini formula daya dia. Ini adalah formula tekanan dia. Dia sama je, dia just pusing-pusing je. Ni darat ni. Bukan star ni darat lah. Kalau jadi tekanan, pindah di sini. Kat sini dia akan jadi bahagi lah. Dia jadi F bahagi E. Ni bahagi ya, bukan atau. Dia kata F atau E pula. A stand for area, F stand for force, P stand for pressure. Okay. So yang ni awak kena tahulah. Tak payahlah saya tulis panjang lebar kat sini ya. Semua tahu. P adalah pressure, S force, E area. Okay. P adalah pressure, rho ni adalah density, ketumpatan, G adalah gravity ataupun kecepatan gravity dan H ni. H ni apabila saya tanya ramai yang kata height. Height ketinggian, H-E-I-G-T-H, height, ketinggian. Sebenarnya H tu bukan ketinggian.
Hash juga bukan kedalaman. Kan? Kalau kita tengok rujuk ke sini, saya kata hash ni ialah jarak daripada sini ke bawah ni, saya kata kan. Maka ada kata, oh kalau macam tu hash tu kedalaman lagi. Tak, hash bukan kedalaman. Kan? Hash bukan ketinggian, hash bukan kedalaman. Okay, kalau kita tengok kes macam ni, maka hash ni ialah seolah-olah macam kedalaman. Kan? Seolah-olah macam kedalaman hash. Dan dekat sini ialah hash equal to 0. Dia starting dia punya datum dia dekat permukaan air, betul tak? Datum tu apa? Datum tu awak belajar Cik Masro dah ajar awak lah. Datum, unit dia M lah, meter. Datum ni permulaan, macam pembaris kosong lah. Kalau dia pembaris tu, kau start daripada kosong, betul tak? Bukanlah bermaksud dia tak ada ukuran, tapi dia datum. Ada ke orang ketinggian, kalau kita tanya berapa ketinggian dia? Ketinggian dia kosong. Ada kan? Kosong tu tak wujud lah. Tapi dia wujud sebagai datum. Kosong tu bermaksud dia tak wujud, tetapi dia wujud sebagai datum. Okey, dia wujud sebagai datum, sebagai perbandingan saja. Saya rasa Cik Masro dah ajar awak. Sama juga apabila kita sebut bendali unggur kan. Apa itu bendali unggur? Siapa sini boleh tahu apa itu bendali unggur? Cik Wan dah ajar ni, bendali unggur. Apa maksud bendali unggur? Siapa tahu? Bendali unggur tu apa? Kan, semester lepas kan belajar kan bendali unggur, bendali Newtonian, bendali bukan Newtonian. Semester lepas masa awak belajar fluid mekanik, awak dah belajar dah. Apa itu bendali Newtonian, apa itu bendali bukan Newtonian, apa itu bendali unggur, kan dah belajar. Apa dia? Ada tak ada ni? Respons sikit, ada tak? Masih cakap seorang. Ada? Bagus. Kita tak tahu. Tak tahu. Bendali unggur ni ialah datum. Bendali unggur ni datum dan dia tidak wujud. Tidak wujud. Sebab apa? Dia hanyalah dicipta untuk menentukan bendali-bendali yang lain. Dan macam pembaris, kita tengok pembaris. Dan awak ni lupa ni, Cik Wan dah ajar. Pembaris kan? Pembaris dia ada skala dia kan. Skala dia, kalau dia pembaris kan, dia ada skala dia. Dia ada skala dia lah. Jadi ni pembaris lah. Ni pembaris. Okey. Jadi kat sini mungkin 1 cm saya katalah kan, 1 cm. Saya kata 1 cm. So dekat sini kan, itu 2 cm, ni akan jadi 3 cm lah. Ini akan jadi 3 cm. So dekat sini berapa? Sini of course lah kosong lah kan, kosong. Kosong 1 cm, 2 cm, 3 cm, sehingga berapa lah pembaris. So 1 cm kita tahulah ketinggian 1 cm ni berapa? Ketinggian 1 cm kita tahu. 1 cm dia sini jarak daripada kosong ke 1 ni adalah 1 cm lah dia punya ketinggian dia ke ketebalan dia tak kira lah. So jarak tu ialah 1 cm kan. Tapi kalau tanya jarak kosong ada tak? Berapa dia punya panjang dia? Awak kata panjang dia ialah kosong ada. Tak ada lah kan. Tetapi dia ada. Dalam pembaris kena ada. Kenapa perlu ada? Kerana dia adalah datum. Kosong ialah sebagai datum. Sebagai datum. So itulah dia datum lah. Dia tidak ada tetapi dia diwujudkan sebagai perbandingan dengan nilai-nilai yang lain. 3 cm ada. Hanya nak tahu 3 cm kena ukur daripada kosong lah. Tapi kosong sebenar tak wujud pun. Mana ada orang ketinggian kosong? Tak ada. Sama juga bendali unggur. Bendali unggur ni dia tak wujud pun. Tetapi dia diwujudkan sebagai datum. Bendali dia ada kelikatan dia. Air ada kelikatan. Hingus awak yang hijau tu pun ada kelikatan.
Mercury ada kelikatan, semua ada kelikatan. Tapi benda unggu dia tak ada kelikatan. Kan? Kalau ibarat kalau dia menipis jatuh atas meja, dia tu meresap dia. Semuanya akan pergi dalam satu zarah, beratur, susun. Tak ada lah, benda dia tak ada. Minyak, benda dia punya kelikatan lebih tinggi walaupun ketempatan dia rendah. Air kelikatan dia kurang. Kan, walaupun dia punya ketempatan dia lebih besar. Kan. Mercury kelikatan dia lebih besar. Dan juga ketempatan dia paling besar lah, 13,500 ketempatan Mercury. Okey. So, itu dia. Ini adalah formula daya, formula tekanan. Lebih kurang dia main pusing dia sama. Macam mana pula dengan formula yang ni? P ni. P sama dengan rho GH, apa formula F dia? Yang ni ada formula F boleh pusing. Yang ni nak pusing macam mana dapat formula F? Yang ni kalau awak dapat formula F, awak masukkan nilai P ni, rho GH masuk kat dalam ni. Kan? Dia formula ni dia pusing yang sama je. Kan? Ni. Okey. Formula ni F sama dengan potong sikit lah. Macam ni. F sama dengan P darab dengan A. So apabila awak masukkan dia, okey, apabila awak masuk je kan dia, okey. So dia jadi macam ni betul tak? Dia jadi macam ni. Yang ni kita ke belakang sikit. Okey. Yang ni kita padam. Kita masuk nilai ni P equal to rho G hash. Kita masukkan dia akan jadi rho G hash hash darab dengan, ya Allah. Okey. Rho G hash hash dan dia akan darab dengan A. Darab A. Ini adalah formula, dia punya formula daya dia untuk case yang horizontal ni lah. Case yang horizontal ni, case yang ufuk ni, ini formula dia. F sama dengan rho G hash darab dengan A. Okey. So itulah yang dicerita dalam nota ni. Nanti saya pergi go through one by one. Okey, habis kat sini. P pressure which the force is distributed unit is in Newton. Unit yang dia pakai ialah Newton. Okey. Dia kata daya ni unit yang dipakai Newton, memanglah kita semua tahu kan. Sama macam berat lah kan. Macam saya dah tulis awak, saya buat lagi sekali. Berat ataupun daya sama je. Daya, berat atau daya kan. Dia punya formula dia ialah mg, betul tak? Mg, formula dia. Okey, so mm tu ialah gisim lah. M tu gisim. Gisim yang kita pakai kat sini, unit dia ialah kilogram lah. Ini student selalu silap lah. Saya cukup menyampah yang kalau buat kesilapan macam ni. Gisim dan dia akan darab dengan pertukaran graviti ya. Pertukaran graviti dia ialah 9.81 lah nilai pertukaran graviti. So jawapan yang akan ada nanti, jawapan dia ialah unit dia ialah Newton. Jawapan dia nanti keluar dalam unit Newton. Okey, Newton. Ini ramai pelajar yang salah. Ramai pelajar yang salah. Silapan macam mana yang pelajar buat? Okey, silapan yang pelajar buat ialah silapan yang bodoh je sebenarnya. Tapi disebabkan dia tak perasan, bukan saya kata dia bodoh. Tapi dia tak perasan. Contohnya lah kan, saya bagi contoh. Awak nak kira, nak kira berat, weight lah, berat. Ataupun awak nak kira force lah. Bila kita tanya awak berat, awak berapa? Awak pun jawab lah. Awak cakap berat awak ialah 50 kilogram. Itu jisim. Itu jisim, itu bukan berat. Dalam engineering, kilogram itu bukan berat, itu adalah jisim. Nak tahu berat, kena darab dengan 9.81 meter per second kuasa 2. Malah nak tulis ni. Apalah tulis lah. Unit kan. Dia pecutan lah, unit pecutan.
Hal laju ialah sekarang bagi masa. Pecutan ialah perubahan hal laju bagi masa. Itu jadi meter S kuasa 2 tu. Okey. So apabila awak darab, daya tu, bila awak darab, ni saya buang ni, nanti ada pula pendingan. Cakap W bagi F pula. Bukan W bagi F kan. Okey, apabila dia darab macam ni, apabila dia darab 50, dia darab dengan 9.81, dia keluar jawapan, dia bagi sini jawapan dia ialah 490.5. 490.5. Dia kata berat dia ialah 490.5 kilo Newton. Dia kata. Dan berat dia ialah 490 kilo Newton. Kilo ni biasanya betul kecil ya, kilo Newton. Kan? So betul salah? Betul ke salah? Yang ni. Betul ke salah? Salah. Salah kan? Salah. Ini perkara yang biasa berlaku. Salah. Salah kat mana? Salah kat unit ni. Lepas tu dia go through pada pengiraan, yang lain semua pengiraan dia akan jadi salah. Sebab tu awak kena hati-hati. Kan? Jawapan dia sebenarnya ialah unit dia ialah Newton. Okey. Kalau dia nak convert, dia convert lah. Dia kena bahagilah dengan 1000. Kalau dia nak convert dalam unit Newton, dia kena bahagi 1000. So akan jadi 0.491. Kita pakai 3 titik puluhan. Kita tak ambil 490 sebab ada 5 kat belakang tu. So 5 kita bunda dia jadi 1.491 kilo Newton. Okey. Itu yang sebenar, bukan 490.5 kilo Newton. Okey. Ini yang sebenar-benar dia lah. Ini yang sebenar-benar dia. So saya minta awak jelaslah perkara ni sebab boleh kata tiap kali final berlaku kesilapan macam ni. Kan? Bila saya tanya kenapa kau buat kilonewton, kan ni kilogram je. Kilogram mesti kilonewton. Tak, kilogram. Ada juga student, dia convert kat sini jadi gram. Masalah juga. Dia convert jadi gram, ataupun soalan memang saja soalan kadang-kadang kan. Soalan, biasa soalan kan, dia akan klik. Dia bagi awak soalan dalam bentuk gram. Kan, dia tulis itu 5,000 gram. Awak pun pergi belasah 5,000 gram darab dengan 9.81. Habis awak. Kan? Tak boleh lah. Awak kena convert dulu dalam kilogram. So benda ni saya dah cakap semua kelas lah yang saya mengajar. Sebab kesilapan yang berulang-ulang berlaku. Okey, ini formula dia. Ini formula yang perlu awak hafal lah. Ini formula ni yang awak dah jumpa. Ini formula dia. Okey, selain daripada tu, ini formula. Dua-dua ni pun adalah formula. Tapi biasanya kita ambil yang ni lah. Hafal satu je. Okey, so ada 3 formula ni, 1, 2 dan 3. Ini formula hydrostatic force. Siapa yang dah baca nota dia akan jumpa lah formula ni ya. Formula hydrostatic force. Okey. Hydrostatic pressure dengan force ni sama je. Okey, tekanan hydrostatic. The pressure water is called hydrostatic pressure. Okey. Ini adalah prinsip dia yang biasa dia apply. Pressure depend only on the depth of water above the point in question, not on the water surface area. Okey, dia mengatakan, saya simplify dengan bahasa yang mudah. Dia katakan bahawa tekanan berlaku di bawah air. Dia kata tekanan berlaku di bawah air. Adakah tekanan tidak berlaku dekat sini? Kan? Ini kat sini ni. Ni kan ada daratan kan. Ni ada daratan. Ni awak di sini. Ada berlaku tak? Ada tak tekanan?
Yang berlaku kat sini ada berlaku tekanan tak? Siapa boleh jawab? Berlaku ni awak ni. Ni awak. Ada berlaku tekanan tak awak? Ada. Ada kan? Kalau tak ada, kalau awak cakap mana jadi? Ada kan? Kalau awak kata tak ada tekanan, kan? Mustahil lah kan, akan tak ada tekanan. Kalau tak ada tekanan, awak di awang-awangan kan, so tekanan tu ada. Sini ada tekanan. Berapa nilai tekanan sini? Cik Wan ada. Cik Wan dah ada kan? Tekanan sebenar. Berapa nilai dia? Tekanan atmosfera yang sebenar. Berapa tekanan dia? Tekanan atmosfera sebenar. Berapa nilai dia? Masa belajar fluid ini, nilai dia ialah 101. Nilai dia ialah 0,101 kilopascal atau kilonewton lah. Kalau ambil kilopascal atau kilonewton per meter square, boleh lah pakai mana-mana kan. Per kilonewton per meter square boleh juga. Okey. Tekanan lah. TEK ni bukan tab tekanan. Simbol dia kita pakai TEK lah, bukan tab ni, tekanan. F kilonewton per meter square saya kata tadi kan. Atau kilopascal. Awak boleh pakai mana satu? Awak nak pakai kilopascal boleh, awak nak pakai kilonewton per meter square boleh. Sebab tekanan, unit bagi tekanan apa? Unit bagi tekanan, buat kat sini ya. Unit bagi tekanan yang kita boleh pakai, sama ada awak nak pakai kilopascal, awak nak pakai kilopascal, ataupun awak boleh juga pakai kilonewton. Kilonewton per meter square. Boleh juga kalau awak kata tak nak pakai kilopascal, awak boleh pakai kilonewton per meter square. Okey, kilonewton per meter square ni bersama ni. Per meter kuasa 2 ni. Per meter. Ini maksud dia kuasa 2 ni. Sebab saya pakai pen. Ada lecturer beli yang kertas-kertas yang beli conteng alat tu kan. Saya saja yang malah beli. Sebabnya saya dah tahu dah pelajaran online ni bukan selama-lamanya, sekejap je. Lepas ni kalau saya beli, lepas tu buat buang macam tu je kan. Sebab kemungkinan besar lepas ni kita akan secara face to face sebenarnya. Sebab dalam dah tak ramai yang tak vaksin. Kelas awak semua vaksin saya tahu. Kelas awak semua dah vaksin 100%. Itu saja saya buat pakai pen ni. Satu lagi, kalau conteng-conteng student tengok pun serabut. Kalau pakai pen macam ni lebih clear sikit lah, nak tulisan pun tak tight. Kalau awak rasa nak suruh saya beli, nak suruh saya beli, saya beli. Kalau awak selesa yang conteng-conteng tu, saya beli. Murah je RM8 je tu kan. Tak sampai lah RM100 lah saya ingat itu. Dalam RM20 lebih dia bagi pen tu. Kita boleh conteng lah kan. Sebab saya takut tak clear tu yang saya pakai pen lah. Lagipun saya dulu konsultan biasa melukis kan. Dekat pakai pen, apalah sangat AutoCAD boleh pakai. Cakap apa tadi? Okey, tekanan dia ialah kilopascal atau kilonewton per meter square. Mana-mana yang awak nak pakai, pakailah. Tak ada masalah. Mana-mana unit yang nak pakai. Atau pascal ke newton per meter square boleh juga. Okey, so tekanan atmosfera sebenar ialah 1,1, boleh saya Google. Ini adalah bagi kes tekanan sebenar. Ini tekanan unit pengukuran tekanan sebenar. Ini Cik Wan ajar ni. Kita berapa saya ingat. Tapi dalam fluid mekanik, tekanan sebenar, tekanan atmosfera ialah 1,1. Okey. Di bawah tekanan sebenar ni yang diguna pakai oleh geng pilot apa semualah. Tekanan atmosfera ialah 1,1. Okey.
Bukan tekanan atmosfera sebenar. Tekanan atmosfera ialah 101. So, bukanlah kata tak ada tekanan. Ada tekanan. Maknanya awak duduk sini ada tekanan lah. Itu yang nota ni cakap. Tapi nota ni kata pressure ni depend only on depth of water above the point in question, not on the water surface area. Itu yang dia kata. Dia kata bahawa tekanan yang wujud dekat sini kosong, dia kata. Sebab apa dia kata tekanan kosong? Sebab dia ambil kira tekanan toluk. Kan dah belajar, Cik Wan dah ajar kan. Tekanan toluk. Bukan tekanan tolul. Tekanan toluk. Tekanan toluk. Tekanan toluk ni apa? Tekanan toluk ni tekanan, satu unit tekanan yang diguna pakai oleh engineer. Okey, tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ATM ni atmosfera, bukan mesin ATM. Tekanan atmosfera di bawah tekanan toluk ialah kosong. Dia jadikan tekanan toluk ni kosong. Dia jadikan tekanan atmosfera ni kosong. Ini dinamakan tekanan toluk. Sebab tu kalau awak tanya pilot, awak tanya pilot kan, berapa tekanan atmosfera? Pilot akan jawab 101. IOI. Tekanan atmosfera 101. Kalau awak tanya engineer, mana engineer awak tanya berapa nilai tekanan atmosfera? Engineer akan jawab 0. Nampak tak? Sebab apa? Sebab unit pengukuran yang berbeza dia pakai. Pilot ke angkasawan ke dia pakai tekanan sebenar. Tekanan kosong berlaku di mana? Di planet Marik. Tanpa gas, tak ada udara kat sana. Itu yang orang sangka US dulu yang dia kata pergi ke bulan kan. Pacak bendera, awak tengok bendera tu berkibar-kibar di bulan. Orang kata bohong. Dulu orang tak tahu bohong, sekarang orang tahu bohong. Kan? Sebab apa bohong? Sebab di bulan tak ada tekanan. Macam mana bendera tu boleh berkibar? Jadi tak boleh berkibar. Kan? Tak ada udara ke atas sana. Udara terhasil disebabkan oleh perubahan tekanan di bumi. Okay? So, tekanan sebenar atmosfera 101, di bulan sana tekanan kosong. Tetapi engineering lain. Engineering dia tak ambil kira di bulan. Dia ambil tekanan toluk, dia tak ambil tekanan sebenar. Actual pressure tak, dia ambil tekanan toluk. Okay? Dia panggil gauge pressure, tekanan toluk. Sebab apa? Sebab tak ada pun nak buat pembinaan bangunan di bulan, tak ada. So dia hantar je lah apa yang ada kat bulan. Bagi dia kat permukaan air, permukaan ni semua tekanan equal to 0. Dalam air baru ada tekanan. Itu yang analisis untuk hydrostatic force, kita mengatakan bahawa tekanan di permukaan ni equal to 0. Dalam air baru ada tekanan. Okay, so kita dapat buktikan dia tekanan toluk ni, tekanan atmosfera equal to 0. Apabila kita masuk formula ni pun kita boleh dapatkan. Dan kita boleh tahu. Sebab apa? Okay, cuba kita buat pengiraan. Kita kira. Kan? Tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. Kita nak kira tekanan atmosfera, kita guna formula ni. P sama dengan rho GH. Okey. So dekat sini rho air berapa? 1000 kan? 1000. Darab dengan kecepatan graviti 9.81 dan darab dengan H. H di permukaan ni berapa? Kosong. So bila awak darab dengan kosong, of course lah jawapan dia juga ialah kosong. Tapi awak pakai merkuri ke, awak pakai air ke, jawapan dia tetap kosong. Kan? Jawapan dia tetap kosong. Ataupun awak kira tangki minyak, awak ni mungkin kerja dengan Petronas ke, suatu hari nanti share ke kan. Awak kira minyak lah, minyak. Berapa tekanan dia? Rho dia, rho
minyak ialah 800 orang kata. Volume minyak adalah 800. Darab tentang graviti samalah kat bumi 9.81, darat kosong, jawapan dia sama juga, kosong. Dan sama juga. So engineer, mana-mana engineer dia akan pakai ini air, ini ialah air, ini kis air, tekanan air, dan ini pula adalah minyak. Minyak ni. Okay. Minyak pun kosong di permukaan. Itulah yang dikatakan tekanan tolok. Hash ni apa? Hash saya dah cakap tadi bukan height, bukan juga depth. Tetapi hash tu ialah heat. Hash tu ialah heat. H-E-A-D. Heat. Heat tu maksud dia kepala. Hash tu ialah heat. Heat tu maksud dia apa dia heat? Heat tu maksud dia ialah apa? Kepala. Heat tu ialah kepala. Heat. Okey? Ataupun kita tak panggil lah kepala, nampak sangat bukan engineer kan. So kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai turus. Turus tu kepala. Kan? Turus tu kepala. Pegawai turus Angkatan Tentera, maksudnya ketua pada pegawai Angkatan Tentera lah. Pemerintah turus Angkatan Tentera yang di-Ketua Agung. Field Marshal. Itu adalah turus. Maksud dia kepala yang paling besar sekali lah maksud dia. So yang ni pun dia pakai turus. Turus apa? Turus tekanan. Turus tekanan. Turus tekanan lah. Turus tekanan. Hash ialah turus tekanan. Okay. So lepas ni kalau tanya nilai hash di surface di permukaan air ni berapa? Ataupun tanya tekanan atmosfera sama dengan berapa? Jawapan dia ialah 0. Ingat tu lah, 0. Sebab apa? Sebab kita pakai tekanan tolok, kita tak pakai tekanan sebelah. Okey. Dah 50 minit yang baru pitch 2. Ini adalah prinsip yang awak kena tahu lah ni. Prinsip ni sebelum belajar kena tahu apa prinsip-prinsip dia. Pressure increase in direct proportion to the depth of water. Maksud dia kata bahawa tekanan ni dia akan meningkat apabila berlaku semakin dalam. Air tadi semakin dalam dia akan semakin meningkat. Okey, yang inilah yang saya cerita pada awak pada minggu lepas kan. Okey. Ni yang saya cerita pada awak. Apabila berlaku pertambahan disebabkan P ni dia berkaitan langsung dengan hash di mana nilai air dengan nilai G dia constant. So semakin dalam menyebabkan dianya semakin besar tekanan dia. Dia punya bisa profile tekanan lah. Okey, yang menyebabkan dia semakin besar. Yang ni saya dah beritahu awak pada minggu lepas lah. Kan, so tak payah ulang balik benda sama. So kat mana dia berlaku ni? Prinsip yang kedua ni okey. Kalau kita lihat gambar rajah ni Kalau kita lihat gambar rajah ni. Okey, ini padam tu. Okey. So dekat sini ada berlaku hydrostatic lah. Kat semua lah, sini pun ada, sini pun ada. So ini yang dikatakan sebagai profil tekanan. Profil tekanan
yang mana dia punya gambar rajah tekanan, kalau awak lukis, bentuk dia ialah segitiga macam ni. Bentuk dia ialah segitiga macam ni. Okay, bentuk profil tekanan tu ialah bentuk segitiga. Kenapa bentuk segitiga? Sebab tekanan dia akan bertambah di bawah. Di bawah tu tekanan akan semakin bertambah. So itulah yang dia. Ni 1,1 ada dekat sini. Okey, kalau ikut persamaan ni, P ni berkadar langsung dengan nilai hash. Itu prinsip yang kedua dia lah. Prinsip yang kedua, di mana kita masih lagi guna formula ni. Saya beritahu awak tadi untuk bahagian sisi, kita pakai formula ni. Kalau kita pakai formula ni, nilai rho dengan G ni, dia nilai dia constant lah, dia tak berubah lah nilai ni. So, P adalah berkadar langsung dengan hash, menyebabkan semakin dalam, tekanan dia semakin besar. So, tekanan yang berlaku di bawah ni, tentulah tekanan dia semakin, dia lagi besar lah tekanan yang berlaku di bawah. Itu maksud dia. Kan? Di bawah tu dia tekanan dia lebih besar berbanding tekanan yang berlaku dekat atas ni lah. Dan ini tekanan dia lebih kecil, arah panah dia pun lebih pendek. So gambar rajah profil tekanan ni mewakili nilai tekanan yang berlaku. Dan daya adalah luas di bawah graf, di bawah objek tu lah. Okey. Dan tekanan atmosfera yang wujud dekat sini disebabkan nilai hash kat situ juga adalah kosong. Nilai hash kat situ ialah 0 meter. Maka P dekat situ pula juga ialah nilai dia ialah kosong. Okey. Okey. Dah sejam ni. Ada lagi tak ni awak ni? Cakap sorang-sorang pula saya. Ada. Tiba-tiba saya rasa sunyi juga cakap sorang-sorang ni. Cakap lah sikit-sikit, tanya ke konon-konon. Dia awak suka cara Cik Wan, kalau awak suka saya boleh buat. Bagi buku kat awak baca, lepas tu kita bincang. Bagi buku kat awak, bagi nota, awak baca, lepas tu kita bincang. Kalau awak nak boleh juga buat macam tu. Dulu memang saya buat macam tu. OBE kan. Dia banyakkan universiti pun dah pakai OBE sekarang. Okey. Okey. Pressure is continuous volume of water in the same at all point that are at the same depth of. Okey, jadi kalau sama-samalah dia kata, dia punya kedalaman dia punya nilai heat dia. Pressure at the any point in the water is all direction at the same magnitude. Okey. So sama juga dia kata bahawa tekanan ni wujud di semualah. Semua titik ada berlaku tekanan. Semua titik ada berlaku tekanan. Kat sini pun semua ni tekanan ni. Sini pun tekanan. Kan? Tekanan ni bukan macam tekanan awak bergaduh dengan girlfriend awak tu, itu tekanan juga. Itu lain, itu tekanan perasaan. Ini tekanan hidrostatik tak sama. Okey. So di setiap titik pun ada berlakunya tekanan, termasuk di dasar ni. Berlaku tekanan. Tetapi kita biasalah kan. Kalau awak tengok tangki air dekat rumah awak kan. Tangki air, dia biasanya tangki air ni dia duduk atas slab, betul tak? Tangki air ni biasanya duduk atas slab. Ya, slab lah. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai papak. Papak. Slab. Dia duduk, tangki ni duduk atas slab. Jadi kita tak payah ambil kira lah. Tekanan yang berlaku di dasar ni biasa kita tak kira. Sebab apa dia tak kira? Sebab tangki ni duduk di atas papak ni. So tekanan yang wujud, kita perlu kita ambil kira ialah dekat bawah ni. Kan? Disebabkan tekanan dekat bawah ni paling besar, maka sebab itulah tangki dia akan pecah di bahagian ni. Tangki air rumah awak tu biasanya kalau dia pecah, dia akan pecah di bahagian bawah ni. Sebab apa? Sebab tekanan kat sini paling besar. Dia akan pecah situ. Dia tak akan pecah kat bawah ni. Atau kat atas dia tak pecah. Kecuali awak terajam pecah lah kat atas ni kan. Tangki rumah awak tu.
Sebab apa tak pecah kat bawah ni? Sebab beban yang dihasilkan disebabkan oleh berat air ni, dia distribute load tu pada papak ni, slab ni. Dia distribute pada slab ataupun pada beam. Biasa slab kan. Slab lepas tu ada beam. So dia transfer load kepada slab, lepas tu dia transfer load pada beam, lepas tu dia transfer load pada column, tiang, lepas tu dia transfer lagi load tu kepada foundation. Tak kira lah pad footing ke. Maknanya beban yang ada dekat sini, beban daripada atas ni, nilai F tadi, dia boleh transfer load. Ni nilai F ni, yang formula ni dia. F sama dengan ni. Yang ni dia boleh transfer load ni, pergi kepada slab, pergi kepada beam, pergi kepada column, pergi kepada foundation last sekali, dan last sekali dia load tu akan pergi pada tanah lah kan. Upaya galas tanah yang awak belajar geotech. Itu prinsip dari segi design engineer. Tetapi bagaimana pula daya yang dihasilkan di tepi ni? Yang tu tak boleh nak transfer. Sebab tu apabila kita nak design ni, kita kena ambil kira lateral force. Lateral force ni P yang ni. Ini adalah lateral force, daya sisi. Kan? Sebab dia tak boleh nak transfer mana-mana. Okey. Kecuali lah kes yang mana kes yang berbeza. Kalau tengok kes reservoir ni biasanya dia lain sikit lah reservoir ni. Okay. Reservoir ni biasanya bentuk dia macam ni kan. Reservoir ni yang tangki yang dekat atas tu. Tangki dekat atas bukit biasanya. Tangki atas bukit tu itu kita panggil reservoir. Okay. Dia ada tiang. Biasanya dia kalau tengok dekat pusat Islam, dia dah lah tinggi kan. Lepas tu dia ada tiang lagi. Dah lah dia buat atas bukit. Kan. Lepas tu ada tiang lagi. Ini tanah. Tanah ni. Ini tanah. Ini tanah. Okay, ini tanah. Ini adalah reservoir. Tangki lah juga kan. Reservoir itu tangki lah. Tapi kalau tangki itu besar, kita panggil reservoir. Kita tak panggil tank. Kalau dekat rumah awak yang atas bumbung tu, tank lah. Tapi tangki yang besar, yang atas bukit tu, yang mana dia supply pergi pada rumah-rumah orang tu, itu kita panggil reservoir. Kat sini ada rumah kan? Ada rumah. Okey. Ni rumah. Rumah satu bisa kata. Rumah satu. Kat sini ada rumah dua pula. Rumah dua. Lepas tu ada banyaklah rumah-rumah. So, tangki yang kat atas ni kita panggil reservoir. Kita tak panggil dia tank. Boleh juga nak panggil tank pun, tapi janggal lah. So, dia ada pipe tu tak? Dia akan ada pipe dan pipe ni dia akan pergi kepada rumah-rumah tu tak? Dia akan masuk pada rumah-rumah. Dia cerung lah. Dia tak mendatar secara cerung. Yang dekat sini awak belajar itu prinsip Bernoulli, yang awak belajar kehilangan turus disebabkan oleh geseran kan lah. Awak belajar Cik Wan ajar awak kan. Dekat sini akan berlaku apa? Akan berlaku kehilangan. Betul tak? Kehilangan. Dekat sini berlaku kehilangan. Kehilangan turus yang utama disebabkan oleh geseran. Betul tak? Friction, geseran. Berlakulah kat sini. So ini adalah reservoir. Kalau reservoir yang ni, awak tengok sebab tu reservoir bentuk dia tak kotak macam ni. Bentuk dia macam ni. Sebab apa? Sebab dia nak mengurangkan beban yang ada kat sini dan dia nak menambah beban kat sini. Yang ni dia nak tambah. Kanan ke bawah dia nak tambah. Kan? Tujuan reka bentuk ni, tujuan reka bentuk, kalau awak pernah terlibat suatu hari nanti, insya-Allah awak terlibat dengan design reservoir. Saya pernah terlibat lah dulu. Tujuan reka bentuk yang pertama ialah
Yang pertama ialah dia nak kurangkan daya sisi. Ini daya sisi. Tujuan dia nak kurangkan daya sisi. Ataupun tak ada daya sisi lah. F1. Dia nak kurangkan F1. Yang kedua ialah dia nak tambah daya F2. Okay. F1 ni berlaku kat sini lah. Ni F1. F1 ni dia nak kurangkan. Kenapa dia kena kurangkan F1 ni? Dia takut tangki tu pecah. Tapi F2 dia nak kena tambah. Dia tak sama macam kat rumah. Rumah ni sebab beban ni dia distribute. Dia transfer pada slab, transfer macam-macam dia transfer. Yang ni nak transfer pada beban ni nak transfer pada apa? Ni adalah ni kolom lah kan. Ni tiang. Dia tak transfer pada tiang. Dia tak transfer pada tiang. Kan? Tapi berat sendiri tu dia transfer pada tiang lah. Kalau tak nanti runtuh lah pula kan. Tetapi sebab apa nak tambah daya pada F2 ni? Sebab kat sini ada pipe. Kat sini pipe. Kat sini sebab kat sini ada pipe. Kan? Supaya air ni boleh ditolak pergi ke rumah-rumah. Kan? Ni ada pipe dan tekanan yang wujud kat sini tekanan yang wujud kat sini ialah dalam pipe ni dalam pipe ni tulis kat mana tak ada ruang pula. Okey. Dalam pipe tu wujudnya tekanan graviti. Tekanan graviti ni wujud kat mana? Tekanan graviti ni wujud kat pipe ni supaya air boleh dialirkan kepada unit-unit rumah. Itu penting dia juga. Kebentuk dia ni menyumbang kepada pertambahan beban, pertambahan daya, kan? Supaya dia boleh menghasilkan satu daya kinetik yang besar dan akhirnya pipe ni boleh dialirkan kepada rumah-rumah yang ujung-ujung kampung pun boleh sampai secara graviti punya pressure. Okey. So sebab tu bentuk dia macam ni. Dia tak bentuk lurus awak tengok kan. Banyakkan dia bentuk macam ni. Tujuan dia kenapa dia buat macam ni? Kerana nak menambahkan berat ke atas ni supaya air akan tolak. Dan aliran ni dia menghasilkan satu tekanan graviti kat sini dan akhirnya sampailah ke unit-unit rumah. Kat atas ni tangki ni tak payah risaulah tangki. Atas rumah ni ada tangki kan. Yang tangki tak payah risaulah, tak ada apalah tangki ni. Kan? Yang ni case reservoir, dia kalau nak design reservoir dia ambil kira juga. Iaitu dia ambil kira juga ni daya ni. Daya ni juga perlu diambil kira. Dia tak sama macam design apa nama ni? Design ni tank. Design tank cuma ambil kira ni saja. Itu beza dia. Kalau nak design tank, just ambil yang ni saja. Kalau awak jadi engineer nanti awak nampak lah. Sekarang ni kita tak nampak. Okey. Itu maksud dia. Jadi penting lah. Jadi ini yang kita akan belajar nanti. Supaya kita tak belajar lah nak design tu. Tapi kita belajar tentang daya. Suatu hari nanti kalau awak tingkat degree awak akan belajar design untuk tank, reservoir, awak belajar design, awak akan tahu betapa pentingnya hydrostatic force yang wujud untuk membantu awak punya design awak. Okey. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Faham. Awak ni senyap je. Tak macam kelas tu lagi ada juga tanya-tanya soalan awak senyap je. Saya pun jadi macam teremuk. Jadi macam teremuk. Macam cakap seorang tak faham ke, tak faham ke. Awak ni jenis yang suka laju mengajar, belajar laju ke explain lebih ke. Tak tahu. Kawan-kawannya cakap sikit-sikit. Macam cakap seorang pula saya. Okey. So itulah di antara prinsip-prinsip dia. Itu di antara prinsip dia.
Okey, dekat sini depending on the benchmark used with without tekanan atmosfera ni. Tekanan atmosfera is defined as the pressure at any given point in the Earth atmosphere caused by weight of the air above the measurement point. Atmospheric pressure at the sea level standard. Okey. Nah, ni nilai yang tekanan atmosfera 260 mm mercury ni. Sg ni mercury ya. Kalau kita guna mercury, saya rasa ni Cik Wan dah ajar kan. Toluk Bordon semua ni. So di tak silap saya berapa kilometer dalam nota fluid mekanik, dia akan memberi bacaan 760 mm mercury. Ketinggian mercury dalam toluk Bordon. Dan masa belajar fluid mekanik lah awak ada belajar tentang toluk-toluk tekanan kan. Pengiraan peranti-peranti tekanan. Itu dah. Itu maksud dia. Saya awak faham lah. Absolute pressure ni ialah tekanan sebenar, tekanan mutlak. Tekanan mutlak, absolute. Is the pressure which is 0 point set at the vacuum pressure. So maksud dari tekanan mutlak ni, yang ni lah. Tekanan sebenar ni, dia panggil juga sebagai tekanan mutlak. Dia disebut juga sebagai tekanan mutlak. Absolute lah, mutlak. Boleh jugalah tekanan mutlak. Di mana dia kata ni. Point set at the vacuum pressure. Maksud dia di angkasa lepas tu. Vacuum tu, hampa gas kan. Hampa gas. Dalam bahasa Melayu sebut hampa gas. Itu dikatakan sebagai zero. Sebab sana memang tak ada pressure. Di sana dikatakan zero. Relative pressure ni ialah tekanan toluk yang saya sebut tadi. Atau ada setengah sebut Gauss pressure. Yang ni lah. Sama lah kan. Tak apalah. Faham sendiri lah awak dah belajar ni. Is the term of pressure with its zero set at the atmospheric pressure. This pressure is more used. Okay, dia kata kat sini di mana dia meletakkan tekanan atmosfera tu sebagai zero. Yang ni relative pressure. Relative pressure ni yang ni lah. Yang tadi lah. Ni. Tekanan toluk ni lah. Tekanan toluk ni kita panggil juga dia sebagai relative pressure lah. Ataupun tekanan toluk. Malah nak hilangkan tekanan toluk. Kan hilang pula. Macam ni. Tekanan toluk lah. Di mana tekanan atmosfera sebagai kosong dan diguna pakai oleh engineer. Engineer saja. Jabatan perdagangan, diorang semua tak pakai. Kita je pakai ya. Nanti awak tanya orang jabatan perdagangan. Tekanan atmosfera berapa nilai dia? Dia mesti cakap 101. Kalau dia kata entah, dia ni gini kaki Facebook lah. Entah pula jawabnya. Kalau dia tahu, 101. Kalau dia search Google, 101. Tapi engineer, dia kata tekanan atmosfera equal to 0. Okey. Okey, ini adalah persamaan yang menghubungkan di antara tekanan toluk, tekanan sebenar tolak dengan tekanan atmosfera. Yang ni formula dia. Ini semua dah belajar ni. Semasa dalam fluid mekanik dah belajar ni. Okey, tak apalah. Ambil lah. Okey, di mana apa yang dikata kat sini ya, macam ni ya. Saya lukis sikit lah. Awak ni okey ke ni? Ke dah buat bosan lah? Okey. Okey. Okey, Cik. Macam dah bosan lah. Ni bunyi ya. Saya nak bagi penerangan sikit kat awak. Walaupun benda ni dah belajar masa di fluid mekanik. Saya tahu sebab saya pun mengajar fluid mekanik. Walaupun awak dah belajar, tapi sebab ada kat sini nota, saya rasa bertanggungjawab untuk explain pada awak. Semacam tak adil pula. Okey? Kalau saya tak explain ni semacam lain macam. Jadi kena explain lah kat awak.
So apa yang dia sebut kat sini benda ni kita tak apalah sebab ada kan. Kalau ada ni kita, ni nota penyelarah ni, Puan Balkis punya nota. Kalau ada saya takut masuk dalam final juga benda ni. Tiba-tiba awak kira kanan yang awak kira nanti keluar jawapan 20. Dia suruh awak, dia kata kirakan tekanan mutlak pada titik sekian-sekian dia bagi. So awak kena jawab macam mana nak kira tekanan mutlak dia. Cik Hafiz tak ajar ni, Cik Hafiz cakap dah belajar. Tak boleh lah, saya tak bertanggungjawab lah saya kan. So saya kena ajar lah. Kena ajar lah awak kan. Kalau saya tak ajar rasa tiba-tiba dalam soalan. Tapi sebelum ni tak pernah ada. Ada dulu-dulu memang ada. Dia tanya. Dia suruh kita definekan tekanan tu. Dia punya tekanan mutlak. So apabila kita pakai formula tu kita dapat jawapan. Itu bukan jawapan. Itu adalah jawapan bagi tekanan tolak. Formula yang kita pakai P equal to rho G H tu. Jawapan dia nanti dia keluar jawapan tekanan tolak. So macam mana nak dapat tekanan absolut tu, tekanan sebenar? Iaitu awak perlu tambah dengan tekanan atmosfera 101. Baru dapatlah jawapan dia yang sebenar. Okey. Contoh dia, ni soalan ni. Apabila awak kira nanti, awak dapat jawapan ni. Ini adalah tekanan tolak. So macam mana dapat tekanan sebenar? Perlu tambah 101. Tapi soalan ni tak suruh lah. What the pressure and force, dia tanya apakah tekanan dan daya di dasar dia lah kan. Dasar silinder. Itu saja dia tanya kita, okey lah. Maksud dia soalan ni, dia suruh awak kira tekanan tolak. Tiba-tiba pula dia kata sini, bagi jawapan dalam bentuk tekanan mutlak. Sudah. Awak pun bagi jawapan dia 359, salah lah. So, macam mana cara dia ialah awak perlu tambah. Okey, perlu tambah dengan nilai berapa? Awak perlu tambah dengan nilai 101 kilopascal. Okey. Contoh dia. Kita ambil yang ni. Okey. Kita ambil yang ni contoh dia. Bagi sikitlah kat awak contoh. Ni. Bagi awak faham macam mana akan ambil semua, banyak pula makan space. Boleh ambil lah. Dia ambil yang ni lah. Ni ya. Okey. Yang ni je. Okey, contoh dia yang ni Awak nak kira berapa tekanan dekat sini. Berapa tekanan dekat sini lah. Dekat sini sebenarnya. Dekat sini berapa tekanan dekat situ. Silap ni. Biasa nota kadang-kadang ada juga silap. Bukan kata nota ni perfect lah. Nota ada juga silap lah. Okey. So awak nak kira kat situ. Okey. So yang ni kita padam lah. Ini padam. Okey. Okey. So ini kita padam. Ini pun kita padam lah. Kena-mengena. Okey, yang ada ialah rho GH water. Okey. Rho GH water. Soalan dia suruh kira. Kalau awak tengok soalan ni ni penting juga ni. Ini penting Okey, what the pressure? Okey. Tengok betul-betul ni. Ini adalah dia punya prinsip dia, konsep dia. Okey, dia suruh kira what the pressure. Okey. And force kita buang, pressure je kita kira. Okay, what the pressure? Maksud soalan ni dia suruh kira apa ni? Maksud soalan ni dia suruh kita kira yang dasar ni, betul tak? Berapa nilai P yang dasar ni? Itu maksud soalan.
Dia suruh kita kira P. Ini sama dengan berapa? Kan? Ini sama dengan berapa? Di dasar ni. Dasar dia ni sama dengan berapa? Itu soalan bagilah. Dasar ni, dia bentuk dia macam ni. Dasar ni. Bentuk dia macam ni. Dia macam bulatan kan. Betul tak? Dia macam bulatan sikit. Dasar ni. Hodoh tak payah buat lah. Awak bayang sendiri lah. Dia bentuk dia silinder, bentuk dia bulat lah. Okay. So, awak tengok nota saya. Awak tengok nota saya tadi. Cik kata pakai formula ni. Kan? Ni. Bab ni tak payahlah. Ni. Awak kata tadi cik dalam kuliah, cik kata pakai formula ni untuk kes yang dasar. Okay. Ini tak payah. Sebab kita nak kira. Ini tak payah lah. Bodoh pula ada merah-merah ni. Buang merah-merah ni. Okay. Awak kata, cik kata ni soalan ni pakai. P sama dengan F bagi A. F kat mana nak cari, A kat mana nak cari. Tak diberi. Kan? A macam mana nak cari? Luas. Dia tak bagi diameter. Kan? Dia bagi jarak dan SG. SG ni apa? SG ni ialah specific grade. Specific gravity. Okay? Ataupun gravity tentu. Okay? Gravity tentu. Saya beritahu kat sini. SG dia boleh bagi apa saja. Dia boleh bagi SG kan. SG itu ialah gravity tentu. Gravity tentu. Okay, SG itu ialah gravity tentu. SG ni sama dengan ada setengah buku guna simbol M. Atau ada setengah buku pakai simbol S. Kalau awak rujuk buku-buku, dia banyak istilah yang dia pakai, iaitu ketumpatan bandingan. Ketumpatan bandingan. Okay, ketumpatan bandingan. Atau setengah-setengah buku dia katakan bahawa dia tak guna ketumpatan bandingan, dia kata ketumpatan nisbi. Sama lah kan, ketumpatan bandingan ataupun ketumpatan nisbi. Ataupun ketumpatan nisbi. Yang ni awak kena ingat. Okey, apa formula ketumpatan bandingan ni? Ketumpatan bandingan ni, formula dia ialah di sini. Ada tak apa, saya buatkan. Nak bagi awak faham ni. Dan sebelum kita jawab soalan, kita kena faham dulu. Habis gitu masa. Dah setengah jam lagi. Okey, formula dia ialah N atau S. Tak kira lah apa-apalah. N ke S ke boleh lah. Sebab buku ni kadang-kadang biasalah kan. Buku ni banyaklah buku daripada UK lah, daripada India pun banyak buku kan. Ialah ketumpatan bahan cair tu bahagi dengan ketumpatan air. Bagi dengan ketumpatan air. Itu formula dia. Okey. Ini adalah formula yang kita pakai lah. Ini formula yang kita pakai. Ketumpatan bahan bahagi dengan ketumpatan air. Ini formula untuk dapatkan N ke S ke SG ke sama je. Ini formula dia. So, kalau dia dapat 1.0 kan. Dia dapat 1.0 jawapan dia tak ada nilai ya, dia tak ada unit. Dia ada nilai saja. Dia tak ada unit tapi dia ada nilai saja. 1.0 sama dengan ketumpatan bahan kan. Ketumpatan bahan bahagi dengan ketumpatan air. Berapa nilai ketumpatan air? Saya cakap
banyak kali dah. Ketumpatan air nilai dia ialah 1000 kilogram per meter padu. Kan? So bahan yang ada ni bahan apa? Kita tak tahulah bahan apa. So daripada pengiraan kita ni kita dapati bahawa ketumpatan bahan dia ialah 1 darab dengan 1000. Jawapan dia ialah bahan tu ialah 1000. Bahan tu ialah 1000 kilogram per meter padu. Maknanya dia pun air lah juga. Air. Kan? Maksud dia juga adalah air lah. Kan? Sebab tu 1000 ni air. Ya? Tak kira lah apa pun, 1000 ni ialah air. Walaupun tak di sini dia memang nyatakan lah, water lah. So jangan pula awak keliru dengan nilai yang dia bagi. Dia boleh bagi semua. Kan? Dia dalam soalan ni kadang-kadang dia bagi kita nilai SG. SG dia boleh bagi kita 800. Kan? SG 800. Jadi kita tahulah SG 800 ni ialah apa dia? SG 800 pula. SG ni dia bagi kita 0.8. SG 0.8. So kita tahulah SG 0.8 ni ialah maknanya 800. Awak set lah otak awak. Bagi je 0.8 maknanya awak terus darab dengan 1000. Sebab apa? Sebab darab dengan rho air. So awak dapat 800 lah. Maknanya dia adalah minyak. Okey, minyak. Awak kena set lah otak awak. Siap-siap. 0.8 tu bermaksud ketumpatan dia ialah 800. Maksud dia ketumpatan dia ialah 800 kilogram per meter padu. Okey. So simple ni. Sekejap. So kita dah kena set dah. Ya, kalau bagi je nilai tu. Okey. Okey, tunggu sekejap lah. CJ. Okey, sambung balik. So kalau dia bagi kita 0.8, awak dah kena tahu dah bahawasanya itu adalah minyak lah. 0.8 bermaksud ketumpatan dia adalah 800 kg per meter padu. Okey. Begitu juga kalau nilai SG diberi. Nilai SG dia kata nilai SG dia ialah 13.5. So sama juga awak kena setkan otak awak bahawasanya dia adalah merkuri. Kan? Dia adalah merkuri. Merkuri dengan ketumpatan dia ialah 13.500 kg per meter cube. Per meter persegi. Okey. So dalam soalan memang dia suka sangat bagi nilai ketumpatan bandingan ni. Ataupun dia sebut spesifik gravity atau gravity tentu. Okay, so tak kisah. Whatever apa yang dibagi, awak kena faham. Bahawasanya sebenarnya yang diberi itu apa. Okay, dalam soalan ni. So bila awak kira P ni 1.0 ni darab dengan 1000. Ya Allah. Sorry. Ni tak ada ni kuasa 3 ni. Silap kat bawah kuasa 3. Darab dengan 1000. Darab dengan G981 darab dengan ketinggian 1.5. Okey, saya ulang balik. Soalan ni suruh cari tekanan di dasar. Saya kata tekanan di dasar ialah P sama dengan F bagi A dekat awak. Itu cara kita nak kira tekanan di dasar. Tetapi nilai ni tak bagi kita diameter silinder tu berapa untuk kita dapatkan nilai A. Dan kan dia F mungkin kita boleh cari, A kita tak boleh cari. So formula ni tidak boleh diguna pakai untuk soalan ni. So kalau kes yang macam ni, formula mana yang kita kena pakai?
formula yang kita guna pakai ialah formula yang ni. Kita guna pakai formula dengan ni, dengan mana kita beranggapan. Okay, so formula ni kita guna pakai. Formula ni kita tak boleh pakai sebab dia tak ada maklumat. Sebenarnya formula adalah sama je. Kalau awak kira pun, kalau dia bagi awak nilai pun, awak akan dapat jawapan yang sama. Okay. So, kita pakai formula ni. Apabila kita nak cari dia di titik yang paling di dasar dia lah. Ya, kat sini kan dasar dia. Apabila kita nak cari dia titik di dasar tu, kita mesti beranggapan bahawa nilai hash dia ialah hash yang berada di dasar. Berapa hash yang berada di dasar? Iaitu 0.5. 0.5 dia ni lah dia punya nilai hash. Maka barulah kita akan dapat jawapan yang berada di dasar hash dia. Okay. So sebab itulah dia pakai formula ni dan hash dia masuk 1.5. So barulah dia jumpa. Okey. Barulah dia jumpa jawapan dia. Dan jawapan dia ialah, jawapan dia kita kena kira lah sebab saya ambil separuh-separuh. Okey, so apabila kita nak kira selit 1 darab 1000 ni tak payahlah. Darab je lah kan. Darab dengan 9.81 kecutan graviti dan awak darab dengan 1.5. So awak dapat jawapan dia ialah 14,715. So awak boleh pakai lah 14,715. Okay, awak pakai 14.715 kilo Newton lah. Sebab saya dah bagi 1000, so saya boleh pakai dia lah, Newton per meter square. Dia ada meter square kat belakang. Itu saya kata sama je formula ni. Cuma tak boleh pakai formula ni. Bukan formula ni salah. Tak boleh pakai sebab maklumat tak cukup. Dan nanti awak kata, formula ni salah je. Tak salah formula. Jadi awak akan jumpa banyak aktif. Nanti awak akan jumpa juga maklumat ni pula tak cukup. Formula ni awak kena guna pakai. Banyak kes yang awak akan jumpa. Dia main pusing yang sama. Sebab tu konsep tu penting. Dia duk main pusing yang sama je. Awak nak cari nilai P. Nilai P kan. Awak kena cari nilai P berdasarkan formula ni. Dia bagi formula dapat nilai P. Kan, barulah awak boleh kira nilai hash ke. Tak tahu. Dia tak bagi awak berapa hash. Tapi nilai-nilai semua dia bagi kepada awak. So daripada sinilah awak kena dapatkan. So banyaklah sebab dia. So apa yang penting ialah awak kena pandai main pusing formula. Itu saja. Kan? Kadang-kadang dia tak bagi nilai hash, kadang-kadang dia tak bagi nilai P. So kita kena pilih. Kita kena tahu konsep dia supaya kita boleh pilih formula mana yang sesuai. Yang penting konsep dia tetap sama, iaitu nilai hash yang kita ambil ialah hash yang paling maksimum, iaitu hash yang berada di dasar. Maka formula ni dan formula ni akan jadi sama. Kes di dasar. Kes di dasar. Yang ni dengan ni adalah sama. Okey. Saya balik semula soalan saya. Soalan ni ialah sebenarnya soalan di mana nilai ni ialah nilai tekanan tolak. Nilai yang ni ialah nilai bagi tekanan tolak. Kan? Tiba-tiba soalan dia suruh kita kira nilai bagi tekanan mutlak. Berapa nilai tekanan mutlak? Kan, ni tekanan mutlak. Berapa nilai tekanan mutlak? Macam mana dapat dia? Macam mana dapat nilai tekanan mutlak ni? Okay. So, untuk kita nak dapatkan nilai tekanan mutlak ni, maka nilai ni
nilai ni ya. 14.715 awak kena tambah. Awak kena tambah dengan apa? Ada nota. Ni ya. 101.325. 101.325. Okey, awak kena tambah. Maka awak akan dapatlah jawapan dia. .715 tambah dengan 101.325, awak akan dapat jawapan dia sebenarnya ialah 116.04. 116.04. Awak pakai kilonewton per meter square. So, ini adalah dia punya absolute power yang sebenar. So, maknanya kita kena tambah formula ni ya. Dapat absolute power yang sebenar, PR ni mesti tambah dengan P. P ni P bukan PA ya. PA ni stand for PM of Farad lah. Jarang kita pakai PA ya. Kita tak pakai PA ni. Biasanya kita tak pakai PA. Biasanya kita pakai dia ialah PM of Farad biasanya. Kita pakai dia P ATM. P atmosfera. Okey, P atmosfera. Biasanya ni kita kecilkan. Ni P atmosfera. Okey. So, kalau soalan ni suruh cari dalam bentuk absolute power, awak kena tambah 101.325 untuk dapatkan nilai. Nilai untuk absolute power dia. Samalah kan? Okey. So, saya nak cerita sedikit apa itu absolute power, apa itu tekanan mutlak, apa itu tekanan tolak. Okey. Bumi kita ni ya. Tandah lah pula. Saya pergi tandah je lah. Tandah. Boleh dengar suara saya ni? Clear tak? Dengar je, clear. Saya nak di toilet ya. Okey. Okey, sorry ya. Biasalah saya orang tua kadang-kadang nak tandas lah apalah. Nak minum air lah kan. Orang tua macam ni lah. Tak macam awak orang muda. Okey, ni saya nak terangkan tentang perbezaan antara tekanan tolak dan tekanan mutlak. Kalau ada lautan kena terang lah kan. Lelaki sebenarnya tak nak terang pun. Kalau ada dalam lautan rasa tak adil lah pula kan. Tiba-tiba pula tak nak terang. Gaji ambil full je kan.
Sebab saya apa takut panjang tak jalan cerita je kan. Tak habis-habis. Bab satu kan tak 2-3 minggu duduk main bab satu kan. Apalah sebab chapter ni tak banyak pun saya kena explain lebih sebelah. Okey. Ini bumi ya. Ini ialah planet lah. Tak kira lah planet apa pun. Tapi dia adalah angkasa lepas. Ada lagi tak semua ni? Ke pergi tandas juga? Ada je. Ada, okey. Ada Encik. Ya. Okey, bagus. Ada weh. Okey. Ini planet lah. Tak kira lah planet apa pun. Angkasa lepas lah. Angkasa lepas. Bulan ke tak kira lah. Okey. Saya nak tanya awak kan. Kanan paling besar di planet ke di bumi? Planet. Apa pula di planet? Planet tak ada tekanan. Planet tak ada tekanan. Dia hampa gas. Awak ni. Saya hantar lagi planet kan. Dia hampa gas lah. Hampa gas. Hampa gas ni dia ialah vacuum lah. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris tadi sebut vacuum. Ataupun tekanan dia zero. Tekanan. Ataupun tiada tekanan. Tiada tekanan. Tiada tekanan. Di planet tu tak ada tekanan. Di planet ni tak ada tekanan. Di planet tak ada tekanan. Tekanan yang ada ialah di semakin hampir dengan bumi. Dan apabila dia menghampiri bumi, kat sini nilai pressure dia ialah equal to zero. Tak ada tekanan, zero. Okay. So, dia punya jarak dia daripada planet dari hampa gas ke dalam bumi. Okay. Daripada hampa gas ke dalam bumi, kan, semakin dia menghampiri bumi, dia punya tekanan dia semakin bertambah. Semakin dia menghampiri bumi daripada zero, macam pembaris tadi lah. Daripada zero dia akan bertambah sehingga dia memasuki ruang atmosfera. Ini adalah ruang atmosfera. Ruang. Okey. Kat sini ialah ruang atmosfera. ATM lah, atmosfera. Ruang atmosfera, tekanan yang wujud dekat sini, di ruang atmosfera ni, P atmosfera sama dengan berapa? Nilai dia. Tekanan atmosfera dia, nilai dia ialah, ni dia. 101. Okey. Apabila dia masuk je ruang atmosfera, nilai tekanan dia dah jadi 101 di ruang atmosfera. Ni yang sebenar ni, yang saya cerita ni yang sebenar. Okey. Dan apabila dia masuk ke bumi, nilai dia akan bertambah. Tekanan dia ni akan bertambah di dalam ni. Masuk dia akan jadi lebih besar lah. Tekanan ni akan makin lagi besar apabila dia berada di dalam bumi. Tak kira dalam air ke, dalam laut ke, tekanan dia akan jadi lebih besar. Okay. Sama lah dengan tekanan tolak pun. Tekanan akan bertambah. Okay. Di dalam air laut ataupun di dalam bumi, tekanan dia akan bertambah. Okay. Dia punya tekanan dia akan bertambah. Masuk ke dalam, lagilah bertambah. Sehingga mana? Tak pasti. Dulu pernah ada seorang, dia pernah menyelam di laut apa ni? Midana. Ada satu laut yang paling dalam, saya tak ingat nama dia. Laut Midana, macam itulah nama lebih kurang.
Apabila dia menyelam sampai 20 meter, 30 meter, kalau awak tengok kapal selam pun, kapal selam kalau awak tengok cerita zaman Perang Dunia Kedua dulu, kapal selam cuma boleh menyelam paling dalam pun 20 meter saja. 20 meter, kalau lebih 20 meter, skru-skru semua tercabut. Kan awak tengok cerita Perang Dunia Kedua. Dia boleh pergi 20 meter je kapal selam. Lebih 20 meter je, kan dia lawan dengan Britain, lawan dengan Jerman kan. Kapal selam Jerman lebih canggih zaman tu lah, Perang Dunia Kedua. Kapal selam Britain tak boleh selam 20 meter. Selam je, terus menyelam habis ya, tak naik-naik lah. Semua anak kapal, kapten, komander kapal selam tu pun semua meninggal lah. Dia tak boleh lebih daripada situ. Kapal selam Britain, US punya kapal selam. Tetapi kapal selam Jerman boleh pergi. Itu pun sakit lah. 20 meter pun dia berasa sakit. Pergi 25 meter, 30 meter jam habis. Semua skru-skru habis tercabut. Gegendang telinga kita pecah. Sebab apa? Sebab tekanan. Dia tidak mampu menahan tekanan. Okey, apa pula jadi dulu? Disebabkan tekanan yang besar. Kalau kita pergi angkasa lepas tak berlaku macam tu kan. Ada orang gendang telinga pecah. Tak ada kan. Tapi kalau menyelam di dasar laut, di dalam laut, berlaku. Maknanya manusia ni ada keterbatasan dia. Tubuh dia tak mampu. Okay? Tubuh dia tak mampu untuk pergi lebih daripada situlah. Kan? Ada seorang mamak ni dia menyelam, dia guna alat yang canggih lah untuk menyelam. Nak tengok apa yang ada di laut tu lah. Kan? Dia menyelam sampai dasar laut. Tapi hari ni lain. US punya, China punya kapal selam canggih sekarang ni ya. Dia boleh menyelam sampai 80 meter kan. Boleh menyelam sampai 100 meter. Saya tengok filem lah. Boleh pergi sampai 100 meter pun sakit dah dia, tak boleh lah. Tak boleh lebih lah. Lebih lagi memang dia takkan boleh naik lah. Menyelam sampai bila-bila lah. Kan. Itu keupayaan. Tak sampai pun 1 kilometer kan. Baru 100 meter dah tak mampu dah. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab betapa dahsyatnya pressure. Sama juga kita. Kenapa kita ni boleh duduk relax kan? Sebab tekanan ni pun besar. 1.1 kilo pascal. Bukan pascal, kilo pascal. Besar. Jadi kalau kita pergi ke planet, kita terapung lah. Sebab zero pressure. Tak ada tekanan lah. Dia adalah under vacuum. Tak ada udara, tak ada apa-apa. Kita boleh terbanglah di awak-awangan. Kan? Boleh di awak-awangan ni macam awak mula-mula jatuh cinta lah. Kan? Awak mula-mula jatuh cinta pun balik rumah rasa macam di awak-awangan. Macam itulah perasaan dia duduk di planet. Kan? Awak duduk di bulan ke rasa macam jatuh cinta lah di awak-awangan kan. Tak tahu buat apa, makan nasi pun dah makan ke tak makan, lupa asyik mesej lah. Macam itulah jadi lebih kurang. So ada seorang mamak ni dia nak menyelam, dia guna alat selam yang canggih. Dia pergi 20 meter, 30 meter, 40 meter. Apa yang berlaku kat dia ialah dia mula rasa lain macam. Walaupun alat dia pakai canggih. Kan? Dia jadi berhalusinasi macam nak gila. Dia jadi macam nak gila. Dia mula nampak benda pelik-pelik. Mula nampak mak dia kat bawah laut. Kan? Ni sejarah betul orang ni. Dia buat kajian. Dia mula nampak girlfriend dia. Dia mula nak menangis teringat girlfriend dia. Jadi macam nak gila. Sebab apa? Pressure dia. Tak tahan. Dah lah dia pun buat keputusan nak naik. Tak boleh lah. Nampak macam-macam. Naga lah apa. Hantu, pocong pun ada. Macam-macam dia nampak. Berhalusinasi. So itulah keadaan dia. Okay. So itu adalah tekanan sebenar. Kan? Ini adalah tekanan sebenar. Pilot semua dia pakai tekanan yang sebenar ni lah. Ataupun dia panggil sebagai tekanan mutlak. Okay, tekanan mutlak. Okay, tekanan mutlak. Jangan pula awak kata, mutlak. Jangan pula awak kata di bulan tu tekanan dia lebih tinggi. Tak, tekanan paling tinggi di dalam bumi. Disebabkan oleh graviti bumi yang menghasilkan tekanan tersebut. Okey, ini satu part. Mana nak buat? Tak cukup ruang. Okey, bagi yang bersama jugalah. Tekanan tolak pula.
tekanan toluk. Tekanan toluk. Tekanan toluk. Okay. Tak apa. Tukar color lah. Color mana cantik sini. Color ni lah. Okay. Ini tekanan mutlak. Yang ni pula ialah tekanan toluk. Iaitu tekanan yang engineering pakai. Ini engineering pakai. Kita lah maksudnya. Kita ni engineering. Kan? Engineer pakai. Engineer ni sebab dia pun tak ada terlibat lah projek ke, buat jambatan ke, buat jalan kat planet. Bagi dia semua ni tak penting. Pagas lah apa semua tak penting. So engineer ni dia beranggapan, dia mengatakan bahawa tekanan atmosfera, kan, tekanan atmosfera ni ialah tipe. Yang berlaku dekat sini, dia kata kosong, tak ada nilai. Kan? Tak ada nilai, kosong. Kan? Macam awak lah, lepas girlfriend awak tinggalkan awak rasa hidup awak dah tak bernilai lagi, kosong. Kosong macam tu lah. Tekanan toluk ni, di sini dia kata kosong. So dekat mana berlakunya tekanan? Tekanan berlaku apabila dia masuk dalam bumi. So masuk dalam bumi, masuk dalam laut baru ada tekanan. Dia guna formula apa? E sama dengan rho GH tadi. Baru dia kata ada tekanan di dalam ni. Tekanan hanya berlaku di dalam bumi. Di dalam bumi. Itu tekanan toluk, dia kata bahawa tekanan hanya berlaku dalam bumi ataupun air lah, air laut. Baru berlaku tekanan. Okey. So apa yang engineer ni buat? Engineer ni memang awak tahu sifat engineer ni dia very simple je, kan. Apa yang dia buat ialah nilai sebenar 101 tadi, nilai sebenar 101 dia jadikan nilai sebenar 101 ini sebagai kosong. Kan? Sebagai kosong. Ini engineer punya style dia ni simple. Malah nak serabut. Fikir planet Marikh. Buat apa? Kan terlibat pun dengan planet Marikh kan. Kita pula duk kata ni metro nak tentang bumi lah apa. Engineer semua tak nak fikir tu semua terlantak tu lah. Kan? Engineer ni jenis orang simple je. So dia kata tekanan atmosfera kosong. Senang untuk dia buat pengiraan. Engineer ni sifat dia memang dia nak senang je. Kan? Dia tak nak susah-susah sangat ni. Kan? Belajar pun dia tak nak belajar study hard ni semua tak nak. Kan? Engineer punya sifat. Dia nak belajar pun belajar relax, same-point belajar. Kan? Yang penting score. Okey. So tekanan atmosfera dia ialah kosong. Okey, kosong. Di dalam ni kosong. So apabila kita buat pengiraan, apabila ditanya tekanan sebenar, kita kena tambahlah balik sebab yang ni kita jadikan dia kosong. Dalam bumi ni baru berlaku tekanan dia kata. Maknanya kosong ni start from sini. Kan? Kalaulah misal kata dekat sini dekat sini berlaku 100 berlaku pertambahan pada titik ni lah misal kata. Kalau kita kata pada titik ni kan, titik ni tekanan dia ialah saya katalah contohlah tekanan dia ialah 201 kilopascal. Itu tekanan yang sebenar 201. Tetapi kalau tekanan toluk pada titik yang sama, tekanan toluk dia takkan jadi 201. Dia cuma berlaku, dia akan jadi 100 kilopascal. Sebab apa? Sebab dia dah tolak 1.1. So apabila nak dapatkan balik nilai yang sebenar, itu yang perlu ditambah semula dengan 1.1. Itu yang kita perlu tambah semula dengan 1.1. So dalam soalan saya perhatikan dalam soalan final dalam 2-3 tahun yang kebelakang ni tak ada. Dia bagi kita soalan, dia suruh kita jawab dalam bentuk tekanan absolut, tak ada. Tetapi yang sebelum tu memang ada. Dia bagi soalan yang sama. Tapi kalau awak jawab sampai sini je, awak dapat separuh markah. So awak kena tambah 101.325. Dekat mana nilai ni diberi? Di
dalam buku soalan tu di bahagian formula. Okey, di bahagian formula. Dia akan bagi nilai pada awak, so ambillah daripada situ. Dan ada juga kes dia tak bagi. Dia beranggapan awak dah hafal. Dia bukan beranggapan dia lupa nak letak. So awak kena set nilai dia, awak kena anggap dia IOI. Kan? Yang belakang tu point 325 lupa tak apa, saya faham lah kan. Awak lupa, saya pun lupa. So 1.1 tu tak boleh lupa lah. So maknanya kena tambah disebabkan oleh ni, fenomena ni. Tekanan mutlak dan tekanan tolak. Okey, kita pakai tekanan tolak. Ini awak dah belajar dalam chapter 1, chapter 2 saya lupa, chapter 1 saja. Dalam fluid mechanics. Okey, masa tinggal 3 minit aja lagi, saya rasa cukuplah kita. Setakat ni, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Ada yang tanya apa-apa?